Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam siri perbincangan berkenaan minda CEO. Sebelum ini saya telah membincangkan tentang 5 minda asas seorang CEO. Yang pertama minda pengawas, yang kedua minda strategik, yang ketiga minda pembina, yang keempat minda penghubung dan yang kelima ialah minda seorang pemimpin. Jadi di dalam lima minda itu, minda yang pertama iaitu minda pengawas ataupun di dalam bahasa Inggerisnya the mind of a steward adalah satu perkara yang penting kerana ianya mengingatkan CEO tentang amanah dan tanggungjawab yang dipikulnya. Bila dia mentadbir, mengurus dan memimpin mana-mana organisasi, yang pertama dia kena faham apakah tujuan penubuhan organisasi itu. Sama ada untuk mendapatkan keuntungan di dalam perniagaan misalnya, atau organisasi demikian mempunyai sebab-sebab lain mengapa ianya ditubuhkan. Jadi ini merupakan perkara pertama yang kena dipikul oleh CEO. Dia tidak boleh meletakkan kepentingan dirinya, kepentingan kerusi yang didudukinya ataupun apa-apa kepentingan lain di atas perkara demikian. Jadi sekiranya CEO tidak memahami kehendak perniagaan ataupun organisasi yang diterajuinya, dia akan menghadapi pelbagai dilema apabila dia mentadbir, mengurus dan memimpin organisasi demikian. Jadi bila kita cerita tentang amanah dan tanggungjawab, kita tidak boleh lari daripada isi jantung hati seseorang CEO itu. Sama ada dia ikhlas ataupun dia mempunyai tujuan-tujuan yang lain, ini akan mempengaruhi bagaimana dia menjalankan kerja-kerjanya. Jadi apa yang ada dalam jantung hati ataupun mungkin sekarang kita panggil nilai ataupun values adalah perkara yang amat penting di samping ilmu serta kemahiran yang ada pada CEO, track record ataupun rekod pencapaiannya sebelum itu. Tapi sekiranya jantung hatinya ada unsur-unsur yang bercanggah dengan kepentingan organisasi, maka dia tidak akan dapat melaksanakan amanahnya dengan jujur. Seorang CEO kena ingat, harta ataupun aset ataupun apa-apa lagi sumber yang ada dalam perniagaan ataupun organisasi mestilah digunakan sepenuh-penuhnya dan semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. Ini kejujuran yang penting. Daripada situlah dia membina cara pentadbiran, cara pengurusan dan kaedah kepimpinan supaya organisasi mencapai apa yang seharusnya dicapai berdasarkan apa yang dipersetujui dengan lembaga pengarah ataupun mana-mana badan yang dipertanggungjawabkan untuk menyelia organisasi berkenaan. Sudah tentunya di dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab ini, ada pelbagai pilihan yang mungkin bertentangan ataupun mungkin ada unsur-unsur lain daripada luar yang menekan supaya CEO membuat tindakan-tindakan yang boleh bercanggah dengan kepentingan organisasi ataupun kepentingan orang-orang yang hendak diberi perkhidmatan oleh organisasi. Jadi di sinilah CEO akan kembali kepada jantung hatinya, akan kembali kepada nilai yang dipegang dan dipercayainya, dan jika dia tidak kuat, dia mungkin terpengaruh dan organisasi demikian mungkin terdedah kepada bahaya. Jadi sebab itulah bagi saya minda yang paling utama bagi seorang CEO ialah minda pengawas, kerana dia sedar apa yang ada di tangannya, kuasa yang ada kepadanya, sumber-sumber yang di bawah pentadbiran dan pengurusannya harus digunakan untuk matlamat-matlamat tertentu dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan CEO secara peribadi ataupun pihak-pihak lain yang tidak ada kena-mengena dengan organisasi berkenaan. Jadi sebab itulah daripada nilai yang dipegang oleh CEO itu, tentunya ianya akan mempengaruhi nilai di dalam organisasi dan akhirnya ianya akan menjadi budaya. Jadi jika seorang CEO itu seorang yang beramanah, jujur dan sentiasa melaksanakan tanggungjawabnya mengikut apa yang sepatutnya, lama kelamaan ini akan turun kepada pengurusan kanan, kepada para eksekutif dan di semua warga organisasi berkenaan. Tapi sekiranya CEO ada kepentingan-kepentingan lain, dia daripada gerak-gerinya, daripada tindakannya, keputusannya
menggambarkan perkara demikian, akhirnya pengurusan kanan, para eksekutif dan semua orang dalam organisasi akan mula terpengaruh dengan gaya CEO itu. Jadi yang akan menanggung kesannya ialah organisasi secara keseluruhan dan juga matlamat-matlamat yang tidak dapat dicapai kerana sumber, aset dan lain-lain yang ada dalam organisasi tidak digunakan sepenuhnya untuk mencapai matlamat penubuhannya. Jadi ini bagi saya merupakan satu perkara yang penting. CEO kena faham bahawa dia menanggung amanah dan sebagaimana yang kita faham sebagai orang Islam, setiap apa yang diamanahkan kepada kita akan dipersoalkan kembali di akhirat. Ya, tak cukup dengan dipersoalkan dalam mesyuarat lembaga pengarah, mesyuarat agung, tapi akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan jawapan yang kita berikan pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa yang kita lakukan di dunia ini. Bila berhadapan dengan Allah, kita tidak ada masa untuk berfikir kerana tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi dan mulut kita terkunci. Jadi inilah pentingnya mengapa seorang CEO kena faham bahawa dia ada misi yang penting iaitu mencapai matlamat penubuhan organisasi dan dia kena letakkan itu serta kepentingan pihak-pihak yang akan mendapat manfaat sekiranya pencapaian itu tercapai di atas mana-mana kepentingan lain. Jadi semoga ini menjadi panduan kepada kita semua dan kita dapat lahirkan lebih ramai CEO yang berwibawa dan melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka dengan jujur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.